saudara, kembali lagi bersama dengan saya Sam untuk mengendalikan wawancara khas kita pada hari ini bersama dengan saudara Zamzani di segmen kita wawancara khas Malaysia memilih PR15. Okey, saudara, sebelum saya mulakan ingin saya perkatakan sedikit perkara penting, iaitu wawancara ini adalah sekadar pendapat sendiri dan tidak terikat kepada mana-mana badan-badan politik, dan kita ingin mengupas lebih dalam lagi apa sebenarnya inspirasi rakyat dan apa kemahuan mereka akan kita berada di takut lama. Mana yang sudah, biarlah jadi sejarah, kita terokai benda yang baru, dan kita berharap apa yang kita suarakan pada hari ini sampai kepada RUMI dan juga sampai kepada pucuk pimpinan mana-mana parti saja yang akan bertanding pada PR15 ini nanti. Itulah demokrasi sebenarnya. Okey. Saudara Zamzani merupakan seorang rakan kita berasal daripada Kota Belud, dan Kota Belud pula mempunyai parlimennya sendiri, Parlimen P169 Kota Belud. Dan ayo kita ke Kota Belud sekarang ini, di mana saya akan mulakan dengan pendapat bahawa apa yang kita perhatikan sebagai badan media yang bebas, kita telah menemui beberapa kedangkalan ataupun ketidaktentuan yang berlaku di daerah Kota Belud ataupun di Parlimen Kota Belud, di mana macam kami ini yang 24 jam berada di media sosial dan juga sering terdedah kepada info-info yang mungkin jauh lebih dalam daripada yang dipikirkan oleh para pemimpin. Kerana kita secara psikologinya kita tahu, secara rasionalnya kita tahu, dan kita tahu secara logiknya setiap pemimpin-pemimpin itu mempunyai pendirian masing-masing berkenaan dengan parti mereka, dan pemimpin ini pula dengan pendirian parti mereka, sehingga memang mereka akan cuba untuk memenangi hati rakyat dengan misi dan visi ataupun hala tuju mereka dengan parti dan juga kepimpinan mereka. Tetapi saya berharap para pemimpin kita bukan sahaja di Kota Belud, tetapi di mana-mana tempat di 25 parlimen di Sabah ini, di Sabah saja ya, kita berharap agar para calon-calon ini, lebih baik kita panggil calon lah, calon-calon ini, dan juga pemimpin yang bakal memberikan ceramah pada kempen pilihan raya selama 14 hari itu nanti, lebih memikirkan soal apa kehendak rakyat, apa kehendak tempat itu. Contoh dia, kita berkempen di satu kampung, apa keperluan kampung, tidak perlulah kita bicarakan perkara-perkara yang di luar daripada kampung tersebut ataupun di luar daripada kawasan parlimen itu sebagai contohnya. Lebih baik lagi memfokuskan kepada apa yang rakyat. Kemungkinan setiap kempen kita tidak boleh elakkan ada mungkin kena panggil spy masuk ke dalam sesuatu parti yang berkempen dan menyebarkan benda itu di luar. Itu sering kita dengar, dan di media sosial ianya selalu ada. Tapi menontonnya boleh, melihatnya, membacanya boleh, percayanya kurangkan separuh kerana tidak semestinya benar. Okey, saya beberapa minggu ini saya meninjau keadaan media sosial, terutamanya Kota Belud merupakan salah satu daripada pilihan saya untuk melihat di mana perkembangannya situasi politik di sana. Dan apa yang saya lihat ialah di dalam parti berkenaan, tidak perlu saya sebutkan, terdapatnya pecah belah di dalam itu sendiri. Penyokong-penyokong yang ini, penyokong-penyokong yang itu, dan penyokong yang ini berperang sesama sendiri. Seolah-olah penyokong-penyokong ini memburukkan pihak yang satu, dan yang satu pula memburukkan yang lain.
cuba untuk mencari kelemahan, cuba untuk memenangkan calon yang mereka mahu dicalonkan, sehingga rakyat kemungkinan besar akan menilai apa sudah jadi dengan politik Kota Belud. Dan tidak kita perlu bercakap berkenaan dengan track record pemimpin tertentu, tapi sudah tiba masanya pemikiran kolot begitu untuk berfikir di luar jangkaan kita, sehingga memudaratkan satu-satu organisasi parti itu tercemar disebabkan oleh penyokong-penyokong yang berada di luar kawalan. Jadi pendapat saya ialah fokuslah kepada apa yang kena rakyat mahu, bukannya penyokong. Penyokong pula perlulah mendapat nasihat daripada bakal-bakal calon supaya lebih berhemat dan jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Jadi orang yang paling dekat di Kota Belud ialah di hadapan saya ini. So Zamzani mungkin ada idenya sendiri atau pendapat pandangan beliau sendiri. Tidak kira ianya adalah parti ini ataupun parti itu. Sebab sekarang ini bagi saya apabila parlimen sudah bubar, maknanya tidak ada pembangkang, tidak ada kerjaan. Dia sama rata. Sama rata. Jadi siapapun dia, dari parti saya sebutkanlah, daripada parti warisan, daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, daripada JHS, segala peluang terbuka untuk menamakan calon di PR15. Silakan. Sebelum saya sentuh di Kota Belud, saya sentuh sedikit di Semenanjung. Konsep pakatan tu, okey, macam di Semenanjung, BN dengan Bersatu tidak sehala sudah, okey, dan di Sabah pula amat unik, okey. Bersatu yang kian sekarang dipanggil GRS, mereka ni GRS ini tidak mau sudah mengikut segala problem-problem di persekutuan. So bagi pendapat saya, keunikan ni di Sabah ni saya amat teruja, sebab BN dengan kerjasama BN dengan JRS ni, dia orang sudah menunjukkan bahawa mereka pakatan ini inginkan kestabilan untuk rakyat. Memang mereka ini berfikir. Jadi ini pendapat saya. So kalau kita sekarang ni kita pergi pula di Kota Belud dengan konsep memang BN, Barisan Nasional. Kenapa Barisan Nasional kerjasama dengan JRS? Kita pun tahu JRS pun kira sebahagian daripada Barisan Nasional dahulu, Kerajaan Negeri dahulu, dan kami telah sebenarnya put aside semua perbezaan pribadi ataupun politik pribadi, macam sebagai saudara saya sebutkan tadi, but I like to put it in a way, political supporters, put that aside. Now we focus kira kepada our political country. Jadi apa itu political country? Macam saya sudah sebutkan tadi, parti yang lain. So sebenarnya datang come a time when we are waiting for the D-Day. Sabah sebenarnya termasuk dengan semua kawasan parlimen di Sabah, mereka duduk dan berfikir, why we are fighting? Why don't we put aside our differences, lepas itu kita kerjasama? Itulah terwujudnya BN dan JRS, kerana banyak yang bertikaikan bahawa BN JRS tidak akan orang cakap sustain.
Tapi bagi saya, saya pribadi, secara pribadi, ia adalah satu titik permulaan. Saya akan beri peluang kepada kepada politik yang sedemikian. So, okay, we go back to Kota Blue. Kita balik kepada Kota Blue kerana sebagaimana saudara Sam tahu, Kota Blue ni mempunyai ramai pemimpin politik aras tinggi. Okay. Itulah isu politik di sana memang amat kompleks, amat sensitif. Bagi saya, pendapat saya, kalau kita sebagai parti, tidak kira mana-mana parti, actually tidak kira mana-mana parti, at this time tiada government, tiada pembangkang. So bagi saya, dalam sebuah institusi ataupun organisasi itu, kita harus kukuh, kita harus be strong, kerjasama. Walaupun there's indifference, siapa yang akan mengetahui, siapa akan yang jadi ketua pasukan dan semuanya. Bagi saya, we should put that aside and look at the party objective, parti misi dan visi kita, yaitu untuk meyakinkan rakyat, memberi parti kita, terutama barisan BNJRS, untuk menyerajui Putrajaya, supaya kita boleh betul-betul get the ball rolling, start working untuk tahun depan. Begitu. Jadi dengan apa yang sekarang berlaku, yang sudah ada di sana, macam Sam baru-baru tinjau, dia amat kritikal ya. It's very critical, and sebenarnya saya amat bimbang because mungkin kalau ini tidak diselesaikan secara kolektif ataupun it's not mediated professionally, parti lain akan untung daripada ini, dan mungkin kita tidak dapat peluang untuk mempersiapkan diri kita membela nasib negara tahun depan. So bagi saya, pucuk kepimpinan parti harus tengok apa yang berlaku di Kota Blue sekarang ini, dan cuba and try get everyone to work together. Tidak kira ketua-ketua itu daripada mana-mana tempat, because saya sekarang ini, saya fikir itu bukan sebenarnya isu yang utama. Ya okey, dia salah satu isu mungkin, okey, tapi ada lagi isu yang lebih berat yang harus kita dulu, yang harus kita buat dulu. So tidak lama lagi kita akan menyaksikan pencalonan, yaitu minggu depan. So saya harap kita dapat pasangkan semangat berpasukan, bukan juga di dalam parti saya, tapi di setiap parti-parti, khususnya DM sama JLS. Itu penting. Okey, saya macamlah ayo kita buka lebih dalam lagi sedikit. Kota Blue sebelum ini diwakili oleh warisan, iaitu Puan Munirah. Puan Munirah
sudah pun melalui satu penggal di PRU 14 menang mengalahkan Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh Keruak. Dan pada kali ini pula pasti sekali apa yang info kami terkini yang kita dapat tahu bahawa menyerahkan, pertahankan sebagai penyandang, pertahankan kursi Parlimen Kota Belud bagi pihak warisan yang bergerak solo. Okay. Kalau dulu mereka berada dalam Pakatan Harapan, tapi sekarang Pakatan Harapan telah pun menyatakan pendirian bahawa akan bertanding di kursi Parlimen Kota Belud juga. Ada kemungkinan besarnya nama-nama yang disebut tidak lain tidak bukan ada saudara Mustafa Sahmud atau Najib Mustafa Sahmud. Dan kemudian daripada Barisan Nasional pula ada beberapa calon yang menonjolkan diri. Contoh dia Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan, Datuk Seri menyebut juga Datuk Seri Saleh Keruak, dan juga seorang anak muda yang juga disebut kemungkinan besar akan dicalonkan, iaitu Saudara Azwan Marjan. Apapun yang berlaku di Kota Belud itu, sebenarnya sekalipun rakyat itu bersuara macam mana sekalipun, ianya seolah-olah tidak sampai kepada pucuk pimpinan, sebab berkali ada halangan-halangan tertentu untuk sampai suara rakyat itu siapa yang mereka mahukan. Selebihnya last kita kena dengar pengumuman daripada pucuk pimpinan. Di situ pula peranan mereka yang ingin menjadi calon ini akan melakukan peranan masing-masing untuk melobi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika mungkin pada PRU ke-16 penggal depan, apa kata kalau para pucuk pimpinan ini, tidak kira parti mana sekalipun, bergerak awal ke grassroots, ke akar undi, untuk mendengar sendiri siapakah calon yang mereka mahu, tanpa pengetahuan calon-calon yang ingin bertanding. Sebab kita tidak boleh mengukur sebenarnya track record. Itu adalah kerja mereka dahulu. Kita tinggalkan itu. So, masing-masing ada track record sendiri, masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kelemahan, dan apa yang telah mereka lakukan sebelum ini. Tapi adakah wajar dengan peningkatan pengundi muda sekarang ini, suara lebih didengar untuk meminta Kota Belud mencalonkan seorang muka baru berbanding daripada otai kita? Kalaupun keputusan pucuk pimpinan itu memilih otai yang sedia ada, apa salah dia? Kita undi demi kestabilan politik kita di negara ini dan juga di Kota Belud. Tetapi sekiranya pucuk pimpinan itu mendengar suara anak muda ataupun belia ini, kemudian memilih pada wajah baru untuk bertanding di Kota Belud, saya rasa itu juga wajar, disebabkan ada penganalisa politik berkata pengundi muda ni sebenarnya lebih ramai berbanding daripada pengundi lama kalau ditapis sebenarnya. Jadi kemungkinan besar zaman itu berubah. Daripada zaman yang sebelum ini kita hadapi PRU 14, kita berada di PRU 15 di mana pelapis-pelapis pemimpin negara ini yang akan menjadi belia kita, menjadi aset negara ini sudah ke depan menggantikan kepada pengundi yang lama. Jadi saya rasa wajar juga kalau diberikan peluang kepada anak muda. Tapi di situ timbul pula satu persepsi daripada orang-orang lama, bukan pemimpin, orang-orang lama dalam politik mengatakan, mampukah anak muda untuk bekerja bagi mereka? Itu persoalan, sebab mereka tidak ada pengalaman dan tentu sekali mengharapkan tunjuk ajar daripada sifu ataupun otai-otai lama. Tapi sekiranya kita memilih kepada pemimpin-pemimpin yang sudah mempunyai track record masing-masing, saya lebih berminat sekiranya
sekiranya pucuk pimpinan memilih seorang yang benar-benar sudah banyak jasanya di Kota Belud dan kemudian disukai ramai oleh segala lapisan masyarakat, contoh daripada KDM, daripada masyarakat Cina, daripada Bajau dan daripada Iran, antara suku bangsa yang lain yang kecil itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, antara Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan dan juga Datuk Seri Saleh Keruak, ramai yang saya lihat mengikut pungutan suara yang kami buat sejak beberapa minggu yang lepas, lebih menginginkan Datuk Rahman Dahlan untuk kembali ke Kota Belud. Tapi ada pula suara-suara daripada luar mengatakan lebih baik ambil anak jati di Kota Belud. Well, sebenarnya dalam konsep pilihan raya umum ke-15 ini, seorang calon itu boleh bertanding di mana-mana di kawasan Palembang yang mereka mau, kalau mereka rasa boleh dan tidak ada halangan. Kita sudah berhadapan dengan banyak sejarah seperti Tan Sri Bernard Dompok berpindah-pindah dengan Parlimen dan menang, kemudian MP Sepanggar sebelum ini, Dato' Aziz Zaman juga bukan berasal daripada Sepanggar, tempat lain juga boleh menang. Jadi itu bukan persoalannya. Apa yang kita mau ialah Kota Belud diterajui oleh seorang pemimpin, kira daripada parti mana. Tetapi apa yang rakyat mau itu sebenarnya yang menjadi misi kepada setiap calon yang mungkin menang nanti. Kita tidak mau lagi contoh dia, saya kena berterus terang. Contoh dia kepada pemimpin kita sebelum ini begitu lantang di Parlimen, tetapi ada netizen warganet yang mempertikaikan kenapa lantang di sana tidak lantang di tempat sendiri. Apa perubahan yang telah dibuat? Itu adalah track record, itu adalah hal mereka. Apa yang kita mau sampaikan di sini ialah suara daripada bawah, ya, bukannya suara dari atas. Jadi kena faham bahawa ini adalah pendapat sendiri, pendapat saya sendiri. Saya tidak berpihak pada mana-mana. Saya menyokong semua calon yang ada. Kalau boleh kita pangkas semua supaya disamarata. Tapi oleh kerana prosedur dia adalah memangkas satu saja, artinya terpulang hak masing-masing. Jadi kita sekarang ni, Saudara Zamdani, kita sudah pun masuk ke bahagian kampung sudah ni, di akar umbi sudah. Kita tidak bercakap berkenaan di atas. Siapapun calon, pedulilah. Yang penting apa rakyat mau. Saudara Sen, pendapat saya sebenarnya AJK bahagian dalam parti saya. Jadi untuk saya ini kira sesiapakah calon ataupun ketua saya memang ataupun saya akan bekerja keras untuk bukan saja untuk parti tetapi untuk P1 dan 1. Jadi saya tidak kira golongan pemimpin lama kah ataupun kira orang cakap budak baru kah, new boy on the block, saya tidak kira. Yang saya tahu, as long kita satu hati dan kita siap sedia untuk menghadapi suara rakyat pada 19 hari bulan November. Itu saja penting kepada saya. So maybe kita selamilah sedikit kan, more detail lah antara apa yang berlaku sekarang, the turbulence yang sekarang sedia ada di sana. So secara kata pendek, isu utama adalah orang tempatan versus orang luar, dan keduanya orang lama versus orang baru. So sebenarnya Saudara Sam, inilah isu yang jadi berlaku di sana. Bagi pendapat saya,
saya sebagai AJP dalam bagian parti saya, kalau kita tidak boleh menyelesaikan isu ini secara mediate isu ini secara kolektif, saya tengok apa kata ini cadangan saya lah, apa kata since kita tidak boleh buat keputusan mendapat sebulat suara untuk mendapatkan calon. Apa kata kita kita present a new calon on the block yang kira semua orang accept, yang semua orang terima. Lepas itu mungkin, dan ini saya harap golongan-golongan yang pemimpin-pemimpin yang lama ni boleh bantu boleh bantu calon baru ini supaya secara kolektif kita boleh menghadap suara rakyat 16 hari bulan ini. Kerana itu yang penting, kerana sebagaimana saya tahu sekarang di sana parti-parti lain sudah mula bekerja, dan kita pun tahu musim banjir sudah tidak dijadi topik utama. Macam dulu kita kena salahkan, tapi macam bergerak sudah. So tapi ialah walaupun ramai yang nampak sebenarnya kita ada problem, okey, saya mengaku kita ada problem, tetapi dia bukan mudah saja. Problem ini adalah supaya kita dapat mengelakkan apa-apa masalah yang akan membantukan proses journey to Putrajaya. Itulah sebab kita dapat untuk mencadangkan atau untuk present our calon. Kita punya pengelesaan ni bukan calang-calang. Kalau di bagian parti kita, we want it safe proof, fail proof, kalis. See? So bagi saya tidak lama lagi tarikh pencalonan. Bagi saya, kalau boleh, kalau tiada lagi cara yang boleh menyatukan sekarang ini golongan-golongan ataupun pemimpin-pemimpin yang besar ni, yang sekarang prominent ni. Saya lebih suka menggunakan perkataan berbuah-buah di dalam parti itu sendiri. Ya. Kita akan rugi, kita akan rugi besar, benar. Dan daripada kita rugi besar, apa kata kita fikirkan secara parti, secara sepasukan, satu keluarga. Yes. There is no the letter I in team. So itu yang saya betul-betul tegaskan, kalau boleh kepimpinan kita be more sensitive. Tengoklah laporan-laporan yang sekarang ada di Akropi, dan cubalah faham suara-suara mereka. Istilah yang saya suka pakai ialah berpuak-puak di dalam satu keluarga itu adalah penyebab kepada kegalahan sebenarnya. Dan yang saya heran ialah penyokong-penyokong ini kelihatan berperang sama sendiri, sedangkan bila saya melihat pemimpin mereka mesra, biasa bergurau senda seperti biasa di atas. Jadi kenapa penyokong-penyokong ini bertindak begitu? Kenapa mereka tidak satu hati? Siapapun pilihan pimpinan, itulah ibarat biduk lalu kiamang bertahu, air cencang tidak akan putus, istilahnya begitu. Adakah beberapa hari lagi kita akan penamaan calon? Perkara ini masih berlaku sehingga semalam dan pagi ini saya melihat
masih ada lagi penyokong-penyokong yang lebih fanatik kepada apa yang mereka mau inginkan. Sedangkan keputusan sebenarnya terletak di tangan pucuk pimpinan. Jadi bukankah ini nanti dilihat sebagai satu kelemahan kepada parti-parti lain yang bertanding? Ya, sebenarnya Sam, saudara Sam, kita ramai yang lupa sebenarnya yang perkataan kestabilan itulah terwujudnya golongan-golongan yang berpuak-puak. Dan sebenarnya Sam, izinkan saya kongsikan landscape Kota Belud sebenarnya, politik landscape Kota Belud amat bersejarah. So kita boleh katakan antara kewujudan politik di Sabah ini adalah daripada daerah Kota Belud, dari sejak USNO lagi, sejak berjaya lagi macam memang budaya politik itu di Kota Belud memang intens. So adalah peranan pemimpin-pemimpin macam mana mereka mengurus political supporter mereka. Itu penting. Sebab kalau mereka tidak mengurus political supporter mereka, sebenarnya political supporter agenda tidak mendatangkan apa-apa kebaikan untuk rakyat. It's all personal drive. Jadi bagi pendapat saya adalah pemimpin dia sendiri macam mana dia atur atau manage political supporters dia, ataupun yang macam saya sebutkan tadi, puak-puak. Yeah. So di Kota Belud senario sekarang bagi saya pemimpin-pemimpin lama ini harus buanglah persingkatan yang lama itu. Berapa hari lagi? Demi rakyat, ya, untuk tahun depan. Itu yang penting. Lepas tahun depan kalau ekonomi kita sudah okey, inflasi sudah rendah, sebab Sam paling tinggi Sam dalam 40 tahun. Ini berlaku di Amerika Syarikat. Kita tahu Amerika Syarikat sudah negara dunia first world country. Kalau first world country pun sudah kira terkesan, apakah lagi kita? So itu yang sekarang ini bagi saya, pendapat saya, saya serulah ataupun saya cadangkan nasihat kepada semua penyokong parti, tidak kira mana, cubalah kurangkan provokasi yang tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada rakyat. Cuma ialah kebimbangan lagi kekeliruan semua itu. Dan kita khawatir pula selepas daripada tindakan-tindakan begitu akan wujud penambahan pengundi atas pagar itu yang akan cuma memerhati bila-bila saya akan beralih kepada lain. Itu yang kita khawatirkan. Okey, saudara, kita sudah berada di penghujung rancangan kita sekarang ini, dan kepada anda yang mungkin ingin bersembang dengan saya di wawancara seperti ini, kita akan lanjutkan sehingga 5 hari bulan nanti, boleh berhubung dengan kami untuk kita bersembang seperti kami berdua sekarang ini lakukan. Siapa-siapa sekalipun, tidak kira orang biasa ataupun ahli politik, sila bersama dengan kami untuk mengutarakan pendapat. Tetapi janganlah terlalu sensitif, kerana kita perlu menjaga adat susila dan juga sejakawan walaupun berbeza pahaman politik. Okey, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada saudara Zamzani kerana sudi bersembang-sembang dengan saya dalam segmen kita wawancara khas Malaysia Memilih PRU 15. Jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.